Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bersiaran langsung kepada warga Ailit dan Puspanita Cawangan Kementerian Belia dan Sukan. Pada pagi ini kita bersiaran dari studio Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Ailit Kementerian Belia dan Sukan dalam Terokeminda membugar kekuatan wanita mendepani norma baharu pandemik COVID-19 dari perspektif sosiologi dengan kerjasama Puspanita Cawangan Kementerian Belia dan Sukan. Terima kasih diucapkan kepada warga Ailit dan Puspanita Cawangan Kementerian Belia dan Sukan yang turut meluangkan masa menyaksikan perstreaman langsung menerusi FB Live Ailit dan Puspanita Cawangan Kementerian Belia dan Sukan. Mohon penonton sekalian untuk membuat pendaftaran secara menerusi pautan yang tertera dan dipinkan seperti di bawah. Like dan share agar program ini dapat dikongsikan bersama dengan rakan-rakan di luar sana. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersiaran secara langsung bersama dengan yang berusaha Dr. Sharifah Fatimah Az-Zahrah binti Syed Hussein Al-Atas dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau merupakan pakar dalam bidang sosiologi yang akan berkongsi dan dengan mengenai topik membugar kekuatan wanita
mendepani norma baharu pandemik COVID-19 dari perspektif sosiologi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Nurina apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih di atas kesediaan Doktor untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk membincangkan isu-isu berkaitan dengan kaum wanita pada masa kini. Seperti yang kita tahu, peranan wanita pada masa kini sangat besar. Wanita melaksanakan peranannya sebagai tonggak sebuah keluarga, bekerja dan juga berkerjaya. Malahan dalam masa yang sama, mereka juga memberi khidmat bakti kepada masyarakat, menghadapi karenah dan keperluan untuk mengimbangi antara kerjaya, rumah tangga, bahkan masyarakat. Justru itu, seperti yang kita tahu, cabaran wanita dalam menguruskan rumah tangga dan kerjaya sangat mencabar, khususnya dalam tempoh PKP ini. Walaupun kerajaan memberikan kemudahan bekerja dari rumah, namun hakikatnya bagi seorang wanita itu ianya bukanlah mudah untuk kerana tanggungjawabnya menjadi lebih mencabar. Ia menjadi lebih sukar jika dalam masa yang sama mereka terpaksa menguruskan anak kecil ataupun anak kurang upaya ataupun juga menjadi penjaga kepada pesakit terlantar. So bagaimana pendapat doktor? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak iLead KBS kerana menjemput saya. Kedua, syabas juga kerana membawa dan mengetengahkan isu wanita. Sebenarnya kita kadang-kadang kita terketepikan ataupun kita rasa benda itu tak penting, tapi dengan membawa isu ini ke hadapan, kita dapat lihatlah betapa pentingnya dan kita dapat berbincang bersama, insyaAllah. Impact daripada pandemik COVID-19 kepada wanita. So kita tahu daripada kesan-kesan daripada COVID-19, ramai segmen ataupun semua segmen dalam rakyat Malaysia ataupun dalam masyarakat kita akan terkesan. Tapi kesan dia tak sama kepada semua segmen. Ya, betul. Jadi kita boleh lihat golongan wanita pun sama, bukan semua golongan wanita sama. Ada beberapa golongan yang berbeza. Contohnya mungkin daripada economically kita ada T20, M40, B40, kita ada juga boleh lihat anak kan. Mungkin ada yang ada anak, ada yang tak ada anak, berapa ramai anak, umur anak pun penting. Contohnya ada kajian baru yang dilakukan impact umur anak kepada kebolehupayaan ibu untuk bekerja dan menguruskan rumah tangga. Kalau anak di bawah umur 3 tahun berbeza, anak berumur 7 tahun berbeza, dan keadaan Malaysia kita ada PDPR juga. Jadi berapa ramai anak, berapa yang perlu pergi ke sekolah melalui PDPR, semua akan ada impact kepada bagaimana ibu ataupun wanita tu lalui harian dia. Mungkin saya boleh mulakan dengan bincang tentang peranan wanita dalam masyarakat kita. Kita tahu wanita memang melakukan ataupun adalah melakukan peranan yang besar dalam masyarakat kita. Satu, sebabkan dalam konteks Malaysia, wanita adalah golongan yang diberi tanggungjawab untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Ini termasuklah menjaga buat kerja rumah, jaga anak dan sebagainya. Ini tak semestinya ia perlu berlaku macam ni, tapi secara tradisi dia memang kita berikan tanggungjawab tu kepada wanita. Nanti kita akan bincangkan selepas ni apa kita boleh buat. Adakah semestinya wanita yang buat semua ataupun sepatutnya wanita buat semua ataupun tidak. Tapi kita tahu dalam masyarakat kita memang wanita yang akan ambil tanggungjawab untuk menjaga anak dan menjalankan urusan rumah lah kiranya. So kalau kita panggil peranan ni adalah care work, dia punya terminologi dia lah. And then kita ada penjagaan urusan rumah. Care work ni kita jaga orang, kan, kita jaga anak yang sakit ataupun kita jaga anak, kita jaga keluarga yang tak sihat, ada anak kurang upaya dan sebagainya. Dan kita ada kerja rumah. Kerja rumah ni mungkin bersihkan rumah, basuh baju, memasak dan sebagainya. So kebanyakan wanita memang ambil tanggungjawab ni, dan ada sesetengah wanita adalah suri rumah. Ada juga sesetengah wanita yang berkerjaya. Jadi mereka menguruskan dua. So kita panggil ada double burden ataupun dua shift. Pergi ke kerja, buat kerja macam biasa, kerja yang berbayar lah kiranya, kita pergi ada kerjaya ataupun kita kerja di luar, and then bila kita balik ke rumah, kita ada second shift. Macam kerja ada dua shift lah kan. Balik rumah kita pula
jadi ibu, kita pula jadi isteri, kita pula kerja jaga rumah dan sebagainya. So ni konteks luar pandemik. Bila ada pandemik, kita ada PKP, kita ada di rumah. Semua benda dijalankan di rumah. Jadi expert akan ada panggil, ada baru, kita ada third shift. So shift ketiga. Third shift ni kalau kita ada anak yang bersekolah, kita dah jadi guru sambilan kan, uruskan anak punya PDPR dan sebagainya. So kita ada 3 shift. Tapi lagi satu yang unik tentang pandemik ni, bukan sahaja kita ada beberapa shift, itu kalau kita tak ada tanggungjawab sosial. Ada wanita contohnya yang aktif jiran tetangga, ada yang ada NGO, ada yang lakukan kerja luaran. Jadi dia mungkin ada lebih daripada 3 shift, dia ada 4, 5, 6 shift kan. Tolong masjid dan sebagainya. So bila ada pandemik ni, kita ada banyak shift yang mana kita perlu lakukan dalam masa yang sama, penambahan dekat situ, dan kita juga tak ada garisan. Maksudnya tak ada boundaries. Kita tak tahu dia mana mula, yang mana akhir. Kalau kita pergi kerja, okey, kita tahu 9 sampai pukul 5 ataupun 8 ataupun 7 sampai pukul 4 dan sebagainya. Kita tahu waktu habis kerja, kita balik rumah, kita tak buat kerja untuk kebanyakan orang lah. Jadi dia ada garisan dekat situ, boundary. Tapi bila berlakunya pandemik dan kita ada work from home, dia tak ada garisan. So kita dah tak tahu dah kat mana start hari kita, kat mana habis, ada start ke, ada habis ke, tak ada. Jadi dia kehilangan struktur dekat situ dan kehilangan garisan yang mana terhenti satu tugasan untuk masuk kepada tugasan yang lain. Jadi ni akan ada memberi impak kepada wanita lah, depending on golongan. Untuk setengah wanita ataupun satu golongan belia, dia mungkin lalui online learning, mungkin pelajar universiti dan sebagainya pun ada experience ataupun pengalaman lalui pandemik yang berbeza. So kita tahulah bukan semua golongan wanita lalui yang benda yang sama, tapi kita semua terkesan bila kita perlu lakukan beberapa tugasan ataupun melakukan tanggungjawab kita dalam konteks yang kita ada di rumah dan tak ada boundaries. So dekat situ ada challenge dia lah kita. So kita kena consider juga apakah impact kita punya identiti. Contohnya kalau kita ada kekurangan resources, contohnya bukan semua orang ada tempat untuk bekerja dalam rumah. Maksudnya bukan semua kita ada rumah yang besar, okey, ada satu bilik untuk belajar, untuk anak-anak belajar. Mungkin kita ada ruang tamu je. Dekat situlah mak pun nak belajar, dekat situ anak pun nak belajar. Jadi konteks tu berbeza. Sama juga mungkin ayah keluar bekerja tapi mak sahaja yang ada di rumah. Jadi wanita yang ada di rumah sahaja tanpa bantuan suami di rumah untuk uruskan rumah, dia punya pengalaman tu pun berbeza. So sumbangan dan bantuan yang ada untuk membantu ibu ataupun membantu wanita dalam konteks PKP akan ada impak juga kepada pengalaman dia yang dia lalui. So kita boleh nampak tanggungjawab banyak. Okay, boundaries kurang. Okay, dia memang adalah kesan-kesan impak negatif. Jadi macam mana kita nak mungkin perbetulkan ataupun bagi dia balance balik tu, kita boleh sembang kejap lagi. Okay, next pula kan. Okey doktor, mengikut data yang dikongsikan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, sebanyak 1,929 panggilan aduan berkaitan dengan keganasan rumah tangga telah diterima melalui talian kasih sepanjang tempoh PKP, iaitu bermula pada Mac sehingga November 2020. So dalam konteks keganasan rumah tangga, sebagai wanita, apa nasihat doktor kepada wanita di luar sana supaya sama-sama responsif mengenai isu ini? Okey, sebelum saya jawab soalan ni, saya nak kongsikan sedikit butiran-butiran lah. Jadi contohnya kalau mana-mana pendengar yang perlukan bantuan, ada banyak resources, jangan rasa macam tak ada jalan keluar. Ada jalan keluar dan you boleh dapatkan bantuan. Nombor 1, saya kongsikan talian kasih. Boleh call je pada bila-bila masa sahaja, 15999. Okey, saya ulangi, 15999. Kalau rasa macam tak boleh buat phone call, you boleh WhatsApp ataupun you nak text sahaja. Boleh juga call Women's Aid Organisation, WAO. Dia ada talian phone, mobile lah, kiranya boleh WhatsApp. Saya bacakan nombor dia, 018
988 8058. Saya ulang, 018 988 8058. So boleh WhatsApp lah. Kiranya you are not alone. Boleh dapatkan bantuan. Okey, kalau rasa tak boleh call, walaupun kita dalam keadaan PKP, sebenarnya kalau kita perlukan bantuan, kita boleh keluar ke balai polis. Kita tak akan kena tangkap lah kalau kita keluar untuk dapatkan bantuan. So terus kepada balai polis. Tapi kalau rasa takut, kadang-kadang dalam masyarakat kita takut nak pergi balai polis walaupun sebenarnya kita yang perlukan bantuan. Jadi kalau takut untuk ke balai polis dan kita telah lalui keganasan rumah tangga, kita boleh juga pergi ke mana-mana hospital kerajaan. Sebab di bilik kecemasan semua hospital kerajaan ada One Stop Crisis Center OSCC. Dekat situ juga kita boleh buat laporan dan akan ada doktor yang akan membantu. So jangan rasa macam tak ada help dekat luar. Kalau kita tahu jiran kita dalam keadaan macam tu juga, contoh kita dengar jiran kita ataupun kita tahu keluarga kita yang perlukan bantuan, kita juga boleh call 15999. Contoh kita nak tahu lebih lanjut, kita tak payah nak kena investigate benda tu sendiri, tak apa. Kalau kita dah tahu, kita rasa risau, kita dengar ada jeritan dan sebagainya, kita buat panggilan tu. Sebagai orang luar. Okey. Bila kita cakap pasal keganasan rumah tangga ni, ada banyak jenis keganasan. So mungkin saya boleh terangkan sedikit. Okey. Kebanyakan yang kita tahu keganasan fizikal, yang mana ada mungkin kekasaran, ada menyebabkan kecederaan pada tubuh badan. Okey. Keganasan fizikal termasuk juga mengugut, okey, atau menakutkan untuk mencederakan secara fizikal. Lepas tu kita ada juga yang kedua, emotional abuse. Emotional abuse ni termasuk juga memberi tekanan, emosi ataupun tekanan perasaan, membuatkan seseorang rasa sedih, murung ataupun risau. And then kita ada keganasan seksual atau memaksa untuk melakukan perkara-perkara berunsurkan seksual lah. And then kita ada juga apa kita panggil social abuse. Abuse social ni di mana dia dipinggirkan daripada keluarga dan rakan-rakan, maksudnya di-isolatekan untuk tak berjumpa orang, mungkin dikurung dan sebagainya. Dan kita ada juga mengaibkan, okey, ada financial abuse ataupun abuse keuangan dan paksaan. Contohnya memaksa untuk melakukan benda yang pemandiri ataupun mangsa tidak mahu. Okey, itu contoh-contoh ataupun jenis-jenis abuse lah, keganasan rumah tangga. Jadi kalau kita tahu sesiapa ataupun kita rasa kita lalui, kita boleh dapatkan bantuan di luar. Okey, so apa jadi bila ada PKP? Okey, ni kita ulang lagi baliklah apa terjadi bila ada COVID-19 dan bila ada PKP, impact dia kepada keganasan rumah tangga. Kita tahu ada tadi Cik Nurain sebutkan kan, ada kenaikan, meningkat sangat panggilan tu daripada talian kasih. Sama juga ada peningkatan daripada panggilan ataupun aduan yang diterima dari pihak Women's Aid Organisation lah, WAO. Dia NGO lah untuk membantu wanita, lebih 300%, banyak sangat maksudnya. Sebabkan PKP, okay, dia memberi peluang kepada perpetrator, maksudnya tak boleh pergi mana-mana. Okey, tersekat dekat situ. Jadi pemandiri ataupun mangsa tersekat di rumah. Keganasan rumah tangga ni tak berlaku kepada wanita sahaja. Ia mungkin berlaku juga kepada lelaki, ia mungkin berlaku kanak-kanak semua. Jadi dia tapi lebih ramai wanita yang adalah pemandiri ataupun victim ataupun mangsa keganasan rumah tangga. So apa terjadi ialah bila ada pandemik, kita tahu ada kesusahan ekonomi, ramai yang hilang kerja, ramai juga yang mungkin kekurangan pendapatan. Kita tahu ada impact dia, contohnya KWSP ada keluarkan kenyataan daripada dia punya ICNA tu kan. Jadi daripada situ mereka dapat tahu antara orang yang bekerja tetap ramai, tak silap saya 1/2 ada kekurangan pendapatan. So kita tahu yang kehilangan kerja pun ramai. Kita lalui keadaan bukan sahaja keadaan in terms of kesihatan bila kita cakap pasal pandemik, tapi dia juga ada impact ekonomi. Jadi dekat situ ada stres yang lebih.
Lepas tu bila kita tak dapat keluar rumah dan sebagainya, dia ada impact mental health kita ataupun emosi kita. Tu satulah. Ada lagi juga ia memberi peluang macam saya cakap tadi. Bila kita ada di dalam satu tempat dan pemandiri tak dapat pergi mana-mana. So dia memang memberi peluang untuk keganasan berlaku. Jadi dekat situ ada more opportunity for abuse. So apa yang kita boleh buat, kita perlu buat something, kita jangan tak buat apa-apa pula. Kita kena ambil tahu. Sebagai masyarakat ataupun komuniti, kita perlu ambil tahu. Jangan ada konsep jaga tepi kain orang, kan? Selalu janganlah sibuk tu hal keluarga dia. Nah, orang kadang takut doktor, bukan dia tak nak ambil tahu tapi kadang-kadang takut dengan netizen. Itulah maksudnya kita kena ambil tahu dan kita kena care, sebab isu-isu macam ni yang akan ada kes tahu-tahu dah terlalu jauh dan kita kehilangan, maksudnya ada kematian dan sebagainya. It's too bad lah kat situ, dah tak boleh. Kita kena do something. Kita ada tanggungjawab. Kalau kita tahu, kita kena report. Contohnya kalau kita tahu ada anak-anak yang sedang didera, kita tak bagi tahu, kita tak report, kita pun akan disabit kesalahan. So kita perlu ambil tahu dan kita perlu peka. Itu satu. Untuk wanita, ambil tahu dan belajar tentang hak-hak kita. Maksudnya apa hak kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, kita perlu ambil tahu apa kita boleh buat. Kalau kita dalam keadaan ni, na'udzubillah, apa yang kita boleh lakukan. So pergi dapatkan bantuan sebab kita bukan alone. Jangan rasa macam tu salah saya. Dia tak ada sebab untuk kita didera. Jangan ada konsep yang macam tak sebab aku buat salah, tak lah itulah kau menjawab sebab tu kau kena dera. Tak ada. Dia tak ada sebab sebenarnya yang menjustifikasikan penderaan daripada situ. Jadi kita kena support. Kalau kita tahu ada kawan kita ataupun saudara kita ataupun jiran kita yang sedang didera, kita bagi dia support. Kita percaya dan kita bantu dia untuk dapatkan bantuan lah. Jangan kadang-kadang kebanyakan kes-kes keganasan rumah tangga ni bila berlaku kepada wanita yang ada anak-anak, risau, takut hilang hak jagaan anak-anak. Jangan risau sebab dia kita tak akan hilang begitu saja hak penjagaan anak-anak. Kadang-kadang bila ada penderaan ataupun keganasan rumah tangga ni, emosi dah diganggu satu. Ada penderaan emosi, contohnya di ugut. Kalau kau keluar nanti kau nusyus contohnya, ataupun kau keluar nanti anak aku akan ambil contohnya. So apa wanita boleh buat, mungkin saya boleh kongsikan sedikit something yang lebih praktikal. Satu, pergi ke balai. Bila sampai di balai, boleh dapatkan, kita panggil IPO, Interim Protection Order. Kalau kita rasa confused sangat, tak apa, jangan risau. Call je talian kasih ataupun call je WAO. Tapi saya kongsikan jugalah, maksudnya Perintah Perlindungan Sementara. Buat sementara tu, kita dilindung. So, kita boleh juga minta tolong polis tu, includekan kita nak balik rumah. Sebab kita yang didera. Contohnya kan, takkan kita pula kena pergi tempat lain. Kita boleh minta tolong, masukkan. Jadi kita boleh duduk di rumah kita, balik dan minta tolong polis ikut kita. Contohnya kalau kita nak balik rumah ibu, bapa kita ataupun keluarga kita pun boleh juga minta polis escortkan. So benda-benda ni ada. Support-support ni available. Jangan takut. Kita just tahu that bantuan tu ada di luar kadang-kadang sebab tak tahu. Sebab tu kita kena ambil tahu. Kalau kita tahu, kita ajarkan kepada orang lain lah. Tu yang step lain. Kita ajarkan pada orang lain. Yang paling penting sekali, jangan tambah stigma. Jangan macam kau lah macam ni. Jangan ada stigma kepada orang yang pemandiri ataupun jangan ada stigma kepada survivor of domestic violence. Kita perlu support. We have to support each other. Setelah harap menjawab soalan. Okey doktor, berkait juga dengan soalan tadi. Kemurungan ataupun stres juga sedikit sebanyak menjadi pendorong berlakunya keganasan rumah tangga. So apa respon doktor? Okey, dia ada some level lah, tapi maksudnya kita kena belajar juga macam mana kita nak uruskan emosi kita, apa yang kita boleh mendapatkan bantuan in terms of menguruskan emosi. Okey, macam saya cakap tadi, kita dalam keadaan yang mungkin ada ekonomi keluarga terganggu, kehilangan kerja ataupun stres duduk di rumah, tak dapat keluar dan sebagainya, tak dapat jalankan hidup.
dengan norma lama. Contohnya kan, bila ada perubahan norma ni bukan senang, bukan macam okey hari ni kita tukar, okey esok kita dah okey, kita dah biasa. Jadi sebagai manusia kita memang hidup dalam keadaan kita rasa selamat bila benda tu biasa. Bila ada perubahan memang kita akan rasa susah sikit. So bila kita lalui perubahan yang besar macam ni, memang akan ada adjustment yang kita perlu lakukan. So dia memang akan ada tekanan kat situ, tapi dia tak justify violence lah. Maksudnya it does not justify that boleh. Bila kita bincangkan isu penderaan atau violence, dia ada isu power play dekat situ. So pendera tu ada power over yang didera tu. Jadi kita perlu tahu dekat situ juga. Kita perlu tahu yang tak semestinya kalau stres tu okey pula untuk ada. So jangan kalau kita didera kita rasa tak apalah dia stres. So kita kena tahu tu tak boleh, kita tak boleh terima lah. Maksudnya kalau kita stres kita dapatkan bantuan yang lebih sihat. Contohnya kita perlu cakap dengan someone ataupun kita perlu dapatkan bantuan yang lain. So bukan untuk mendera sesama yang lain lah macam tu. Jadi kita kena kurangkan opportunity untuk ada violence dan kita kena sediakan lebih ruang untuk orang mendapatkan bantuan. Doktor, menurut Jim Bird, pengasas dan CEO work-life-balance.com mengatakan bahawa work-life balance doesn't mean an equal balance. Keseimbangan terbaik adalah berbeza bagi setiap individu kerana kita semua mempunyai keutamaan dan kehidupan yang tidak sama. So apakah tips yang doktor boleh kongsikan sebagai panduan bagi wanita-wanita dan penonton kita pada hari ini? Okey, mungkin saya boleh kongsikan sikitlah tentang work-life balance. Kita selalu dengarkan terminologi work-life balance, nak achieve work-life balance lah, kesejahteraan dan sebagainya. So, bila kita cakap pasal work-life balance, maksudnya kita tengah cuba macam mana kita nak arrange, macam mana kita nak susun hidup kita supaya kita boleh berjaya di tempat kerja, kita boleh juga ada keluarga yang sihat. Okay, itu pentinglah maksudnya untuk kesejahteraan dan juga untuk kita push lah. Contohnya kita ada career yang kita nak kejar, jadi kita ada peluang dekat situ, peluang hidup yang sama. Jadi kita cuba cari jalan untuk adakan some balance. Okay, tadi Cik Nora yang cakap susah nak dapatkan work-life balance, betul. Tak semestinya kita boleh dapat yang sama rata. Macam saya cakap tadi, bukan semua segmen masyarakat sama dan bukan semua circumstances yang kita lalui sama. Contohnya setiap keluarga berbeza, setiap keluarga lalui pengalaman yang berbeza, ada kombinasi pekerjaan yang berbeza, ada sokongan dan bantuan yang berbeza, ada mungkin kesusahan yang berbeza dan challenges yang berbeza. Jadi kita tak ada satu solution lah, macam baju juga kan. Baju dia tak ada free size, one size fits all tu mesti kalau kita beli baju tu mesti kita stress kan sebab sebenarnya tak fit all. Contohnya, so bila kita nak dapatkan solusi ataupun kita nak cari satu solusi, kita pun kena critical. Jangan kita kena kritis lah sikit. Jangan bila kita dengar solusi kita rasa macam oh ni boleh, terus kita apply kepada keluarga kita. Jadi kita kena sedikit kritis, maksudnya fikir boleh ke, sesuai ke untuk keluarga kita. So daripada aspek individu, okay, apa yang kita boleh buat sebagai satu institusi keluarga, kita bincang. Maksudnya contohnya kita tahu, okey, saya kerja di rumah, awak kerja di luar walaupun dalam keadaan PKP, tapi anak masih perlu bersekolah. Jadi kita bincangkan apa peranan yang masing-masing boleh lakukan dan apa expectation yang kita ada. Contohnya anak 3 orang, okey, semua kena ke sekolah. Okey, macam mana kita nak uruskan yang start sekolah tu? Kita boleh bahagi tak sedikit tanggungjawab tu sesama kita? So kita duduk, kita berbincang dan kita sama-sama ambil tanggungjawab untuk menjaga keluarga lah. Maksudnya jangan tanggungjawab tu diberi kepada satu orang sahaja. Sebab contohnya kalau kita tengok banyak tanggungjawab macam saya cakap tadi kan, kebanyakan tanggungjawab diberi kepada wanita. Dia akan ada impact, dia sebenarnya tak boleh lah macam tu sebab benda tu mustahil. Mustahil untuk satu orang nak lakukan semua kerja. Jadi bila ada pandemik ni, okay, daripada perspektif sosiologi, pandemik ni is betul-betul membuka mata kita kepada apa yang masyarakat kita sebenarnya perlukan.
So kita tahu sebenarnya care work ni sangat penting. Care work tu lah yang mendukung masyarakat kita supaya orang yang bekerja di luar boleh teruskan. Jadi dia sebenarnya memang ada impact kepada ekonomi negara kita. Kalau kita tengok negara maju pun mereka dah nampak dah care work, jaga anak contohnya. Kalau mak nak kerja, anak perlu dijaga somewhere, kan? Maksudnya perlu hantar kepada childcare center dan sebagainya. Contohnya ada keluarga yang tak sihat, macam mana? Siapa yang menjaga tu? Care work ni kebanyakan masanya ia tidak dibayar ataupun kerja yang tidak berbayar, tapi dia contribute kepada kita punya ekonomi, dia contribute kepada the running of kita punya society. Jadi kita perlu pay attention kepada itulah, maksudnya sebagai satu negara kita kena pay attention to that. Okay, so kita mungkin sebagai individu kita tak ada banyak kebolehan ataupun keupayaan untuk push benda-benda macam tu. Tapi what we can do first is kita notice dulu, kita tahu, kita ambil perhatian tentang apa care work yang ada di rumah. So kita tengok, okay, contohnya saya bagi contoh aktiviti memasak. Okay, macam bunyi macam senang, macam bila kita cakap masak tu kita bayangkan tengah goreng-goreng, kan? Tapi sebenarnya untuk memasak kena beli barang, betul tak? Untuk beli barang kena tahu nak masak apa. Kadang-kadang nak tahu masak apa tu kena tahu ada tak anak yang allergic ni ke ataupun tak allergic ni, betul tak? So kita ada mental work yang kita dah kena buat. So kita kena beli barang tu. Bila bawa barang tu balik, kita kena kemas barang tu betul. Lepas tu nak masak. Masak tu bukan tu nak kena siang-siang barang, kena basuh pinggan, sediakan meja, selepas makan perlu kemas balik. So kita nampak ada banyak sebenarnya step dalam membuat satu kerja. Jadi sebagai satu keluarga, kita kena notice lah. Kita notice kerja yang dilakukan untuk keep the family going. Basuh baju dan sebagainya. Mungkin nampak simple macam basuh baju. Tapi dia kena asingkan baju, nak sidai baju, nak basuh, nak lipat, nak simpan dan sebagainya. Kita kongsikan kerja tu. Sama juga macam menjaga anak, tolong untuk startkan PDPR punya kelas, tengok-tengokkan homework, ada homework lagi kan contohnya. Dan bila kita nak buat kerja kita, bila kita perlu selesaikan tanggungjawab kerjaya kita pun ada juga. Jadi kita bincangkan sama-sama. Nombor 2, kalau kita ada keupayaan, maksudnya kita ada bidang kuasa untuk notice benda tu. Contohnya kita bos. Kita bos ataupun kita dalam situasi yang kita ada authority. Kita kena notice benda tu. Kita tak boleh buat tak nampak je lah. Maksudnya kita ada pekerja, kita tahu pekerja kita ni ada anak. So kita kena ambil tahu pekerja kita ni ada berapa ramai anak contohnya. Dia tengah uruskan. Jadi kita bertimbang rasa kalau kita tak lakukan ni, apa yang akan terjadi ialah kita akan ada intergenerational impact. Maksudnya impact dia mungkin kita tak nampak hari ni. Tapi kita boleh bayangkan berapa ramai wanita yang mungkin terpaksa berhenti kerja atau mengambil cuti tanpa gaji dalam masa pandemik ini untuk menguruskan keluarga. Jadi kita akan ada drain dekat situ. Dalam impact society kita, dia akan drain pekerja dan jurang gender kita akan lebih besar. Selama 20-30 tahun ni kita bekerja keras sebagai satu negara untuk kurangkan jurang. Maksudnya kita empower women, kita encourage anak perempuan untuk dapatkan education, enter the workforce, jadi boleh menjana ekonomi untuk negara, jadi active social member dan sebagainya. Tapi disebabkan COVID ni, kita tak nampak impact care work tu dekat situ, kita terlepas pandang dan dia akan membesarkan balik jurang gender tu. Maksudnya peluang hidup dan peluang kejayaan untuk wanita akan berkurang balik semula. Jadi kita kena ambil a more active role dekat situ untuk change. So kalau kita ada authority ataupun kita ada bidang kuasa untuk ubah benda tu, kita perlu nampak dan kita acknowledge dekat situ lah. And then yang ketiga, apa kita boleh buat? Macam Aileen buat hari ni, kita bincang. Maksudnya kita ketengahkan isu tu supaya orang nampak benda ni adalah isu yang serius. Kadang-kadang kita ambil indah-indah kerja rumah pun nak bincang. Kan macam apalah, tapi sebenarnya what keeps the society going is that satu section society tu sebenarnya sedang menjalankan care work.
Kalau tidak ada orang menjalankan care work, society kita tak boleh berjalan. So lebih banyak kita boleh berbincangkan secara terbuka tanpa stigma dan kita nampak impact yang akan ada, the better kita boleh buat. Untuk itu maksudnya different level lah. Tadi first saya start daripada micro level, apa kita boleh buat kat rumah kita sendiri. Lepas tu apa kita boleh buat kalau kita ada power, dan nombor 3, what we can do lah as a society, apa kita boleh buat. Okay. Okey, Doktor. Wanita sebagai tonggak keluarga, sebagai suri kepada suami, ibu kepada anak-anak. Sama ada kita berada dalam barisan hadapan ataupun di mana jua situasi dan keberadaan kita sebagai wanita, kita perlu menghargai setiap wanita dalam kehidupan kita. So apa kata-kata akhir daripada doktor untuk wanita-wanita di luar sana? Okey, betul kita perlu hargai wanita. Kadang-kadang tak nampak kan, tadi saya cakap ada kerja yang wanita lakukan, kita panggil invisible work. Okey, macam tadilah kita cakap, contohnya nak pergi rumah saudara, nak bawa jangan pergi rumah saudara tengah PKP ni, contoh luar PKP. Contohnya nak pergi rumah saudara nak bawakan hadiah, kan? Siapa fikir? Kan? Contohnya tisu kat rumah habis. Siapa yang fikirkan? Contohnya kan, ataupun contohnya anak punya homework dah siap ke belum? Itu semua kerja yang wanita lakukan di belakang tabir yang tak nampak. Sama juga dekat tempat kerja. Kadang-kadang contohnya ada nak buat jamuan. Siapa yang uruskan? Kadang-kadang benda tu tak ada dalam bidang kuasa siapa-siapa. Tak ada dalam job description siapa-siapa. Tapi ada juga buat. Okey, untuk ada kawan tak sihat. Contohnya kan rakan sekerja tak sihat, jom kita melawat dia, belikan barang. Benda tu adalah mental work yang wanita lakukan. Bila dalam keadaan pandemik, lagi banyak mental work yang ada. Contohnya anak dah sanitize tangan ke belum, bawa tak sanitizer, mask anak semua, ada tak saiz yang kecil untuk anak-anak yang besar dan sebagainya. So ada banyak kerja dekat situ. Dia akan ada impact kepada mental health lah. Maksudnya bila kita research shows that bila kita walaupun kita ada low stress, tapi stress tu continuous. Maksudnya berpanjangan dan berterusan, dia akan ada impact kepada kita punya physical health juga. So kita kena jagalah benda-benda tu. Okay, so tips yang boleh saya bagi contohnya untuk make sure that kita cergas sentiasa sepanjang PKP ni adalah basic things je. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Nombor 1, ada rutin yang sihat. Okay, kadang-kadang kita tak perasan, kita dah duduk rumah, lama-lama kita dah tak tahu dah apa dah jadi. Kita cuba sedaya upaya untuk uruskan semua. Kita nak jadi macam superwoman lah, macam tu kan. Kita terlupa nak jaga diri sendiri. So, first kali, make sure kita cukup tidur. Tidur yang cukup sangat penting. Jangan kita rasa macam tak penting. Cukup tidur tu akan ada banyak impact kepada kesihatan kita, mental health kita. Nombor 2, cuba dapatkan masa untuk bersenam harian. Susah untuk saya pun susah nak cari masa tu untuk dengan jaga anak dan sebagainya. Untuk dapatkan masa tu untuk bersenam harian. Jadi apa kita boleh buat? Kita ajak sama-sama keluarga. Kalau kita tak boleh keluar rumah, contohnya bukan semua daripada kita ada kebolehan untuk keluar pergi pub. Contohnya nak pergi taman untuk bersenam. Mungkin tak boleh. Jadi mungkin boleh on YouTube ke, boleh buat senaman dekat rumah yang sikit-sikit lah. Maksudnya ambil take turn lah. Kadang-kadang kalau kita duduk rumah yang kecil, kita tak ada space. Jadi kita kena cari tempat ruangan yang mana boleh kita buat sama-sama dengan anak, dengan keluarga dan sebagainya. Nombor 3 adalah pemakanan yang sihat pun penting juga. Kadang-kadang bila duduk rumah ni, rasa lapar je kan, kita ada je peluang untuk makan, peluang untuk masak kan. So kita jagalah pemakanan yang sihat. Okay. Nombor 4, okay, kita cuba cari masa yang mana kita tak menggunakan gadget ataupun screen time. Sebab kita dah lah dekat rumah kan, kerja pun pakai screen, anak sekolah pun pakai screen, kita nak tengok berita pun kita pakai screen, kita nak call saudara ataupun nak check saudara pun kita pakai screen. So terlalu banyak kita punya exposure to screen time tu akan ada impact juga tu kita punya health. So kita cuba cari masa yang mana kita tak gunakan screen. Contohnya sebelum tidur jangan tengok screen. Susah juga, ni pun susah juga untuk saya sebab kerja kan. Tapi kita kena cuba macam tu, kita jaga kesihatan kita lah. Yang paling penting sekali,
dapatkan bantuan. Macam tadi kita cakap, kadang-kadang kita nak jadi superwoman kan, kita sukalah, mestilah kita rasa macam bangga kita nak jadi superwoman, kita boleh buat semua kan, tapi tak, ada masa yang kita tak boleh buat semua dan kita jangan paksa diri kita untuk buat semua. Kalau kita perlukan bantuan, dapatkan bantuan. Contohnya kita tak boleh buat sesuatu, kita bagi tahu, boleh tak tolong kita share sama-sama. Kalau banyak saat kerja rumah yang kita rasa kita sahaja lakukan, kita kongsikan. Mungkin suami boleh ambil sikit ataupun anak boleh ajar anak untuk lakukan kerja rumah yang lain. Contohnya kita kongsi sama-sama. Kalau kita perlukan bantuan in terms of emosi dan mental health, kita pun boleh dapatkan daripada sokongan psikososial. Jangan ada stigma dekat situ, yang mana kalau kita perlukan bantuan psikososial maksudnya kita gila ke apa sebagainya. Kita memang perlukan bantuan, mungkin kita perlu cakap dengan someone yang boleh bantu kita, yang boleh dengarkan luahan kita dengan keadaan yang selamat dan tak ada judgement dekat situ. So kalau kita perlukan bantuan psikososial, call untuk dapatkan bantuan. Itulah saya punya mungkin tips-tips untuk menjaga kecergasan masa PKP ni untuk wanita. Okay, Doktor, ada soalan daripada penonton kita, daripada Nur Atikah Amira. Soalan dia, fitrah kejadian wanita sangat unik dan multitasking. Kadang-kadang sikap semula jadi mendorong wanita untuk bertindak di luar kemampuan sifat tabiinya. Adakah ini punca berlakunya ketidakseimbangan antara kerjaya dan juga rumah tangga? So silakan Doktor. Okay, I suka sangat soalan ni. Okay, kita bincang pasal fitrah lah. Kat sini saya boleh bawakan perspektif sosiologi. Bila kita cakap pasal fitrah, memang manusia ada fitrahnya lah. Tapi bila kita bincangkan tentang multitasking, ada banyak kajian yang dilakukan. Sebenarnya lelaki dan perempuan kedua-dua memiliki kebolehan untuk multitasking. Whether or not kita multitasking ke tidak, dia ada daripada macam mana kita dibesarkan dan socialization kita lah. So saya explain sedikit tentang social construct dan mungkin saya boleh bincangkan sikit tentang role juga peranan. Okay? Bila kita cakap pasal social construct ni, maksudnya setiap situasi berbeza. Contohnya situasi masa ataupun konteks masa ataupun konteks budaya. Contohnya zaman nenek-nenek kita lain, zaman kita lain. Mungkin wanita di Malaysia lain, wanita di Jepun lain keadaan hidup dia. Okay, jadi expectation dia pun berbeza. Contohnya kalau kita cakap pasal pemakaian lah, saya bagi simple. Nanti saya cuba explain lebih lanjut. Contohnya kita pakai pasal pemakaian. Dalam konteks Malaysia, pakai kain ni ada maskulin dan ada feminin. Maksudnya pakai kain tak semestinya feminin. Kalau pakai kain pelikat, dia maskulin. Tapi kalau pakai kain batik, dia feminin. Okay? Tapi kalau mungkin dalam konteks barat, pakai kain adalah feminin. Kan, to wear skirt kan. So kita tahu konteks dia berbeza. Okey, jadi daripada pada masa yang sama kita boleh tengok juga daripada konteks melakukan kerja rumah. Okey, melakukan kerja rumah dalam konteks tradisional macam saya cakap tadi adalah feminin. Kalau kita tengok daripada konteks Malaysia lah. Tapi contohnya kalau kita orang Muslim, kalau kita tengok sunnah Nabi SAW, buat kerja rumah bukan kerja yang feminin. Okay? Nabi SAW sendiri buat menjaga urus pakai dia sendiri. Maksudnya dia tidak melabelkan tugas untuk menjaga diri, untuk menjaga kerja rumah tu sebagai something yang feminin. So daripada situ kita tahu kadang-kala kerja-kerja ataupun peranan yang kita ada dalam konteks masyarakat kita bukan semua tetap dan bukan semua fitrah. Maksudnya pandai memasak. Okay? Dalam konteks keluarga kita consider tu kerja perempuan, feminin, betul tak? Tapi kita bayar chef yang mahal-mahal yang buka dapur tu sebenarnya lelaki. Betul tak? So dia bukan kebolehan sebenarnya. Dekat situ kita tahu sistem dan struktur kita dia reward orang lain berbeza. Kan? So kita tahu yang kerja kat rumah tak berbayar tapi kena masak juga. Mak pandai masak. Betul tak? So kita tahu sebenarnya memasak tu bukanlah kerja feminin. Memasak tu adalah skill yang kita belajar.
So sama juga macam multitasking. Kebolehan untuk multitask tu sebenarnya ada pada semua orang. Kebolehan ataupun ketidakbolehan tu. Ada wanita yang mungkin kurang kebolehan untuk multitasking, ada wanita yang lebih pandai. Tapi kebanyakan wanita diajar. So this is what I call learned behavior. Kita diajar untuk multitasking. So kebanyakan wanita dah diajar daripada kecil untuk multitasking. So contohnya kalau kita ada anak-anak, kalau kita perasan anak-anak lelaki kita biar main dekat luar. Tapi anak-anak perempuan kita ajar, tolong tengokkan adik. Sambil tolong tengokkan adik tu kena buat ni. Sambil tu kena buat tu. Jadi anak-anak perempuan ni selalunya lebih resilient. Lebih ada keupayaan untuk melakukan banyak benda. Unfortunately itu yang kita nampak. Walaupun dah besar, dah remaja, masuk universiti kita nampak keupayaan untuk pelajar wanita ni kadang-kadang lebih sikit sebab dia dah di-train untuk buat macam tu. Boleh buat macam-macam. So sebenarnya kita boleh break that. Kita boleh perbetulkan. Kalau kita ada anak lelaki, kita ajar dia. Ajar dia kemas katil sendiri, ikut umur, peringkat umur. Contohnya kalau kecil lagi mungkin boleh ajar kemas katil. Kita boleh ajar dia tolong sapu ataupun tolong vacuum, lapkan meja selepas makan. So kita kongsikan benda tu. Sama juga macam wanita, tak semestinya kita perlu multitasking semua. Macam saya cakap tadi, dalam konteks PKP ni, walaupun sebelum PKP pun kita dah ada double burden dan sebagainya yang memang ada kesan dan impak negatif kepada wanita. Kita tahu dengan PKP ni dia akan ada lebih banyak kesan dan impak negatif. Jadi we have to do something about it. Maksudnya kita kena change something. Kita tak boleh harapkan wanita untuk cuba belajar time management. Kan, macam kalau you pandai manage your time, mesti you boleh buat semua. Kita tak boleh ada fikiran yang macam tu. Something is not right with kita punya sistem tu. Kita betulkan sistem supaya semua orang maju. Kita jangan ada konsep yang mana kalau aku boleh buat, kau pun boleh buat lah. Macam tu. So kita kena faham situasi yang berbeza. Macam tadi kita cakap lah, kita ulang balik. Situasi yang berbeza, dia akan lalui pengalaman yang berbeza. Kalau kita boleh perbaiki sistem kita, lebih ramai yang akan lalui keadaan yang baik. Jadi dalam konteks multitasking ni, kita perbetulkan. Maksudnya kita perbetulkan supaya kita boleh kongsi bersama dan kita hargai juga kebolehan dan keupayaan wanita untuk lakukan different roles, different tasks. So kita belajar juga untuk tahu limit supaya jangan terlebih. Bila yang mana terlebih batasan dia tu, dia akan ada impak negatif. So kita kena tahu juga kalau kita expect perempuan atau wanita untuk lakukan terlalu banyak benda, dia akan ada impak negatif. Kita tahu contohnya wanita mungkin hidup lebih lama daripada lelaki, tapi wanita akan sakit lebih awal daripada lelaki. So kita tahu ada isu dekat situ. Sama juga macam kita tahu perlindungan sosial kita tak menjaga wanita sebaik yang menjaga lelaki. Contohnya macam mana kita nak make sure benda tu dia okey. So kita tak boleh fikir benda ni adalah semua benda adalah innate. Maksudnya kita lahir-lahir macam tu. Wanita tak lahir-lahir pandai jaga rumah, kemas rumah. Kita diajar. Maksudnya kita boleh ajar semua orang. Kalau kita nak ajar semua orang, kita boleh. Kalau kita nak ajar anak lelaki kita pandai jaga rumah, boleh. So, jadi kita jangan ada stigma. Kita jangan ada pemikiran yang tertutup yang mana perempuan je kena buat semua. Kena buat. Sebab kita dah masuk dalam zaman yang mana wanita dah masuk dalam dunia pekerjaan sebab dia membantu menjana ekonomi negara kita. Memang wanita dapat contribute socially. Kita nampak ramai wanita yang betul-betul membantu negara kita. Ada kerjaya yang memang menaikkan nama negara dan sebagainya. So kita tak boleh fikir tempat wanita tu di rumah sahaja. Sebab kita dah go through sebagai satu negara, kita dah go through a development phase yang mana memang kita nak kurangkan jurang tadi macam saya cakap. So kita perlu membantu sama-sama supaya tidak ada kita panggil lagging. So tak macam, saya tak tahu lah pula bahasa Melayu dia lupa pula perkataan lag tu. Maksudnya dia lambat sikit. Macam kalau kita call orang betul tak dengar ke, macam kita ada video call dia terlagging sikit. So kita wanita dah masuk, kita dah bagi anak-anak join pendidikan dan sebagainya, ada peluang pendidikan, ada peluang pekerjaan dan sebagainya, tapi kita tak ubah lagi satu angle yang mana care work tu kita tak tukar. So kita perkasakan wanita
untuk melakukan kerja di luar rumah yang berbayar, tapi kita tak perkasakan lelaki untuk ambil tanggungjawab untuk melakukan kerja care work tu juga. Jadi bila ada dekat situ dia terlambat sedikit. So kita kena chase balik supaya kita tahu yang mana benda ni bukanlah fitrah sebenarnya untuk lakukan kerja rumah. Ada fitrah, contohnya kita boleh lahirkan anak dan kita boleh susukan anak, tu memang fitrah wanita lah contohnya. Tapi untuk tukar diaper anak, tukar lampin anak tu bukan fitrah wanita. Tukar lampin anak tu kita boleh kongsi sama-sama. Jaga anak, didik anak tu kita kongsi sama-sama tanggungjawab tu. Banyak kajian yang tunjukkan berapa pentingnya peranan bapa dalam mendidik anak. Anak ada chances of success lebih besar kalau ada support dan daripada bapa. So jangan kita fokus sahaja kepada macam nak tambahkan kerja untuk wanita lah. Kita be realistic supaya kita boleh jaga kesejahteraan semua. Menjawab soalan tak? Itulah maksud menjawab. Tapi macam Okay. bila nak mengubah sesuatu benda yang kita dah terbiasa terlalu lama, doktor. Jadi macam mana sebenarnya pendekatannya yang supaya masyarakat kita boleh menerima, tak ada lagi tugasan yang ikut gender ni. Okay, bila nak buat perubahan yang macam culture ni, dia akan ambil masa research shows lah. It will take about 30 years, 30 tahun untuk ada perubahan. Tapi dia perlu start somewhere. Kita perlu start somewhere. And pada pandangan saya lah, dengan kita ada social media dan sebagainya, perubahan ni boleh berlaku dengan lebih cepat. Sebab kita boleh ada diskusi dengan lebih open, lebih ramai yang boleh mendengar. Jadi penyampaian ilmu tu lebih laju. Okay, tapi penerimaan tu akan ambil masa yang lama dan perubahan tu akan ambil masa. Jadi apa yang kita boleh buat, contohnya kalau kita ada keluarga kita sendiri, kita boleh start perlahan-lahan. Contohnya macam saya cakap tadi, kita boleh start with generasi yang baru, paling senang nak start. Sebab kita boleh tunjukkan. So mungkin kita boleh start sebelum tu lah. Okay, untuk anak macam adik-adik belia wanita yang belum berkahwin ramai orang kalau kita tengok macam wanita yang berjaya, dia akan bagi tips yang sama. Siapa yang kita pilih untuk mendirikan rumah tangga dengan kita ada peluang untuk make us or break us. Maksudnya pilih dengan baik siapa yang kita mendirikan rumah tangga bersama. Jadi kita kena bincang. Kadang-kadang kita tak belajar benda ni. Nak kahwin, jatuh cinta lepas tu kahwin kan. Tapi tak bincang pula, kalau kita dah berkahwin, macam mana kita nak uruskan keluarga? Kan? Selalunya bincang pasal wedding macam tu kan. Tapi we don't discuss the very important things. How are we going to raise a family together? Macam mana kita nak membesarkan keluarga bersama? Apakah tanggungjawab awak dan apakah tanggungjawab saya? Contohnya, boleh tak kita ada bertimbang rasa? Boleh tak kita uruskan sama-sama contohnya? So, tu sebenarnya perbincangan yang sangat penting untuk adakan sebelum berkahwin. Mungkin ni boleh buat sesi lain lah. Kan? Contohnya. Mungkin ada yang fikir macam ni, tak apa, selesaikan yang wajib dulu. Yang lain. Kan? Itu bahaya tu kan. Maksudnya these are important questions. Contohnya urusan tanggungjawab. Semua tu perlu dibincangkan sebelum berkahwin. Apakah tanggungjawab yang perlu ada? Contohnya kita ada kadang-kadang benda-benda yang financial pun penting untuk kita discuss. Ni lari topik sikit pun penting juga. Kena bincangkan berapa hutang kita ada dan sebagainya. Sebab kita tak tahu. Kita akan mulakan satu hidup dengan orang ni. Kita perlu tahu dan faham. Jangan semata-mata sebab cinta dan sebagainya. So kita kena peka sikit lah, buka mata sikit. Sebab kita nak hidup dengan orang tu lama, dia akan ada impact kepada kita punya masa depan. Okay, orang tu juga akan jadi bapa ataupun isteri kepada anak kita dan sebagainya. So kita kena ada kepekaan sedikit di situ. Jadi apa yang kita boleh buat bila kita jadi seorang ibu ataupun bapa, kita besarkan anak dengan cara yang lain. Maksudnya kita ubah sedikit. Buat kerja rumah tu sama-sama. Contohnya kita semua hidup dalam rumah ni, jadi kita semua perlu bertanggungjawab atas rumah. Contohnya bertanggungjawab nak kemas rumah, bertanggungjawab nak makan sebagainya, semua orang ambil tanggungjawab. Untuk anak-anak kita boleh bagi ikut umur. So contohnya kita boleh tengoklah, kalau kecil jangan bagi banyak pula tanggungjawab. Kan, kalau dah besar sikit bagi lebih tanggungjawab dan bagi kebolehan untuk belajar macam mana nak buat semua tu. Jadi kita kongsikan. Kita jangan ada stigma lah. So kalau kita dengar orang cakap, kita janganlah pula iakan. Budak lelaki jangan buat macam tu. Cakap tak apalah, apa salahnya dia belajar kan sama-sama. Contohnya nak tolong jaga adik.
kenapa pula orang lelaki tak boleh jaga tolong jagakan adik, contohnya tengok-tengok kan. So benda-benda macam tu kita boleh ubah perlahan-perlahan. So kita ajar generasi yang baru jadi lebih senang dan lebih biasa. So dia boleh tengok contoh mak ayah dia. Contohnya mak ayah adalah macam tempat pertamalah anak belajar kan. So kalau dia nampak ayah dia pun buat kerja rumah, dia nampak ada perkongsian dan persefahaman yang baik, pun dia boleh belajar daripada situ. So kita boleh ubah perlahan-perlahan. Tak bolehlah esok terus okey. Maksudnya kita realistik lah juga kan. Perubahan tu akan berlaku perlahan-perlahan. Tapi bila kita boleh berbincang dan kita boleh bawa ke hadapan, dia akan jadi better lah. Okey doktor, untuk soalan yang seterusnya daripada Suhada Muhammad Kaini, tahap rasional dan keseimbangan emosi setiap manusia adalah berbeza. Kaedah mengurus konflik juga berbeza. Oleh itu, apakah cara terbaik dalam memastikan wanita kekal cerdas fizikal dan cerdas mental pada setiap masa? Okey, tadi saya ada jawab ni ke? Okey, I ada cakap sikit pasal ni tadi. Tapi I nak cakap juga pasal apa tadi? Boleh tak ulang bahagian pertama tadi I nak dapatkan? Tahap rasional dan keseimbangan emosi setiap manusia adalah berbeza. Kaedah mengurus konflik juga berbeza. Okey, kaedah mengurus konflik lah I bawa dulu kadang-kadang kita tak tahu macam mana kita nak bincang. Bila I cakap tadi kita kena bincang. Kadang-kadang kita tak tahu cara perbincangan tu macam mana. Apakah cara yang sesuai untuk berbincang. Okey, saya rasa ada kat sinilah ada kelopongan in terms of kita tak mengajar masyarakat kita apakah rupa perbincangan yang baik dalam rumah tangga. So contohnya untuk orang Islam kita ada kursus perkahwinan kan. Lepas tu kita ada juga contohnya ramai orang belajar macam mana nak uruskan konflik daripada pengalaman sendiri. So dia mungkin observe ibu bapa dia, okey, ataupun dia tengok daripada media, tengok TV, tengok cerita kan. Kalau kita tengok movie kadang-kadang bila ada konflik, rupa konflik tu macam mana kan. Kebanyakan konflik yang kita nampak kat TV tu mesti dramatik. Betul tak? Ada jerit, ada baling-baling semua tu. Okey, itu bukanlah cara uruskan konflik yang baik. Okey, itu bukan contoh yang kita perlu ikut. Okey, tak semestinya semua konflik akan ada kita jerit-jerit, kita panggil nama dan kita baling-baling. Itu sebenarnya tak sihat. So dalam satu keluarga ataupun rumah tangga, kita akan lalui konflik. Jangan pula kita takut konflik. Memang akan ada konflik. Tapi apa yang menjadikan keluarga tu sihat ataupun hubungan tu sihat ke tak, cara kita uruskan konflik tu. So jangan takut pada konflik, tapi kita kena selesaikan konflik tu dengan cara yang aman dan cepat. Maksudnya jangan lanjutkan. Okay, kalau kita ada konflik, kita cepat-cepat selesaikan dengan cara yang aman. Tapi jangan pula satu orang sahaja yang bercakap. Maksudnya dia perlu ada dua way. Maksudnya ada communication lah. Saya boleh cakap saya punya point of view, you boleh cakap you punya point of view tanpa kita jerit-jerit, tanpa kita memanggil nama. So kita kena belajar. Kalau tak, kita tak tahu macam mana nak buat. So kita dah terbiasa, kita nampak mungkin mak ayah kita buat macam ni, kita tengok kat TV pun macam tu, kita rasa bila ada ketidaksefahaman je, kita perlu jerit-jerit to each other. So kat situ dia sebenarnya tak solve conflict. More likely than not, kita tak address pun problem tu. Kita akan put the problem aside, seorang merajuk, yang lepas tu seorang tu pujuk. Tapi isu tu sebenarnya tak diselesaikan. So kita kena belajar macam mana kita nak uruskan. So kita belajar untuk bercakap dengan keadaan yang tenang dan kita kedepankan point kita. Saya rasa mungkin kat situlah kita tak belajar sangat kan. Macam mana kita nak usulkan kita punya concern ataupun kita nak cakap contohnya boleh tak kongsi kerja rumah. Tapi kita tak cakap tu. Kita cakap tak ada orang nak tolong mak. Semua mak buat kan. Lepas tu kita dah marah. Lepas tu masa tu semua orang kemas rumah kan. Lepas tu okey. Esoknya mak buat lagi kan. Lepas tu mak buat lagi untuk seminggu. Lepas tu mak marah lagi. So sebenarnya kita tak solve problem tu. So kita kena belajar okey macam mana kita boleh duduk sebagai satu keluarga ataupun suami isteri kita boleh cakapkan okey saya penat sebab saya kena buat kerja rumah. So kita express kita punya emosi, kita cakap perasaan saya penat bila saya seorang sahaja boleh buat kerja rumah. Boleh tak sama-sama buat kerja rumah? Okey, situasi dekat rumah sebenarnya macam ni. Contohnya kalau suami kerja di luar dia tak nampak kan apa kita buat kat rumah. So kita boleh explain sebenarnya situasi
di rumah macam ni. Okey, anak perlu dijaga. Sambil tu saya buat ni, mungkin bila awak balik rumah tak kemas, tapi sebenarnya dalam satu hari tu saya dah kemas 4 kali dah. Bila sebelum awak balik itulah anak tu buat sepah. So bukannya saya tak kemas, saya dah kemas. Contohnya suami yang mendengar ataupun pasangan yang mendengar tu perlu pay attention. Waktu tu bukan untuk kita nak attack balik. So kita kena tahu dalam masa konflik kita sesama pasangan tu kita bukan nak bergaduh. Kita nak selesaikan isu dia. Jadi bukan you are the enemy. So I tengah cari je apa nak cakap. Macam tu attack you balik. Sebenarnya kita bukan dalam konteks tu. So kalau kita betul-betul niat kita adalah untuk memperbaiki rumah tangga, kita mendengar. So bila seorang tu tengah luahkan dia punya concern, kita sebagai parti yang mendengar tu cuba dengar dan cuba ada empathy. Maksudnya kita dengar dengan penuh curiosity untuk tahu apa sebenarnya berlaku, kenapa isteri saya ataupun suami saya ni tak happy, apa sebenarnya isu dia. So kita dengar, bukan untuk kita bergaduh balik. Jangan ada konsep hari ni dia menang, esok kita menang pula. Macam tu, dah kira dah berapa kali dah dia ni menang. Tu maksudnya kita, we are not together. Maksudnya kita punya goal tu tak sama. Sebab kita, we are always against each other, nak tahu siapa menang. Bila kita cari solution untuk konflik keluarga kita, semua orang menang. Macam tu. So kita kena ada that kind of mentality lah. So bila kita berbincang kan kita dengar, kita faham dan kita cuba cari solution. Okay, apa kita boleh buat? Mungkin memang keadaan susah. Contohnya tengah susah sangat, memang tak ada orang boleh bagi extra bantuan. Maksudnya I tak boleh kerja lebih, you pun dah tak boleh kerja lebih. So kita kena mungkin kita lowerkan sikit expectation. Mungkin okay, kita tak boleh harapkan semua baju terlipat dalam masa setiap hari. Kan, contohnya sehari ni nak basuh, hari ni lipat baju, so kena ada setiap hari nak lipat baju. Mungkin tak sempat sebab nak uruskan sebagainya. So kita terima, okay, mungkin kita lipat baju setiap 2 hari. Sementara tu kita letak dalam bako dulu jadi tak berzifar contohnya. So kita boleh cari solution yang lain. Sama juga macam saya tak bolehlah nak masak pagi lain, tengah hari lain, malam lain. Apa kata kita masak satu hari sekali je, ataupun apa kata saya masak, contohnya saya masak kari, kita simpan lebih. Saya masak lebih, kita simpan lebih. Hari ni kita makan kari, esok mungkin kita masak lain, tapi kita ulang balik. Kita keluarkan balik daripada freezer kari untuk hari Rabu pula contohnya. So kita boleh cari solution tanpa kita attack one another. So urusan konflik tu sebenarnya satu ilmu juga. Macam mana kita nak uruskan konflik supaya kita tak hurt one another. So tu that's very important. Urusan konflik tu bukan responsibility satu orang sahaja. Maksudnya dalam keluarga tu semua orang kena belajar macam mana kita nak uruskan konflik. Negotiation skills contohnya is very important. So negotiation skill ni one of the most important skill yang ada untuk masa hadapan juga. So kita boleh ajar anak-anak kita jugalah. Okay, so itu in terms of urusan konflik, tanggungjawab bersama. Urusan emosi. Okay, urusan emosi ni pun kita kena sedarlah. Kadang-kadang kita mungkin kurang kesedaran ataupun kurang kefahaman tentang kesihatan emosi ataupun mental health kita lah. Mental health dia macam physical health. Okay, saya bukan pakar psikologi, so saya tak boleh lah in detail. Tapi apa yang kita tahu, okay, kehidupan harian kita akan ada impact kepada mental health. So jangan ada stigma yang mana mental health tu antara orang gila dengan tak gila sahaja. Semua orang ada mental health. Sama juga macam physical health kita. Kan kita ada hari kita sakit, ada hari kita tak sihat dan sebagainya. So ada hari mental health kita not okay. Contohnya kita feeling down dan sebagainya. Ada certain things that happen in our life yang akan impact kita punya mental health. Dia berbeza dengan mental illness. Mental health dan mental illness tu berbeza. So keadaan emosi kita pun akan terganggu. Macam mana kita uruskan emosi kita pun penting lah. Maksudnya kita kena cuba dapatkan ilmu. Kadang-kadang ada talks macam tu, kita join lah. Sekarang ni kan masa PKP ni saya rasa very good sebab ada banyak sangat platform untuk join in dan dengar dan belajar. So kalau ada perbincangan tentang mental health, kita belajar. Macam mana saya nak uruskan emosi saya dengan yang baik. Maksudnya kadang-kadang kita tak perasan bila kita ada gangguan emosi, kita mungkin kita akan pass down to other people. Contohnya kalau kita ibu, kita mungkin akan marah anak kita.
Tapi sebenarnya anak tu buat salah biasa je. Hari kita tengah happy, kita tak marah pun. Contohnya tertumpah air, kita tak marah dia pun. Tapi kalau kita tengah stres, tertumpah air, kita mungkin marah dia. Tapi sebenarnya dia tak bersalah dekat situ. So kita sebagai ibu, kita tak regulate kita punya own emotion. So kita kena notice lah, okay, saya tengah tertekan sebab kerja macam pressure dekat kerja banyak sangat. Jadi kerja rumah tak terurus dan saya macam stres kat situ. So kita kena perasan, okay, I'm feeling stress sekarang ni. Apa yang I boleh buat? Can I take 5 minutes off untuk calm down sekejap? Can I get somebody to help me? Contohnya, boleh tak tolong tengokkan adik sekejap, mak need to calm down. Kan, contohnya macam kalau kita sebagai orang Islam, kita boleh pilih lah untuk solat sekejap ke ambil wuduk untuk tenangkan diri kita sebelum kita teruskan. Take 5 minutes off. Boleh minta tolong? Kalau ada anak atau suami, boleh tak tolong tengokkan sekejap untuk kita calm down. So kalau kita tak notice emosi kita, kita tak perasan apa yang akan berlaku. So kita ambil berat dan ambil tahu tentang emosi kita belajar macam mana kita nak uruskan emosi juga. Okay, doktor, kita telah pun bersiaran selama hampir 1 jam. Okey. Okey doktor, kita sebagai ada wakil daripada ILIT ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Sharifah Fatimah Al-Zahra selaku panel jemputan program kita pada pagi ini dengan kupasan Teroka Minda membugar kekuatan wanita mendepani norma baharu pandemik COVID-19 dari perspektif sosiologi. Diharapkan dengan kupasan itu tadi dapat memupuk kesedaran serta memberi pengetahuan dan kefahaman mengenai cara terbaik mengimbangi keperluan antara kejaya dan keluarga menggunakan potensi sebagai individu secara optimal dalam kehidupan seharian. Selain membina dinamika keluarga sejahtera melalui sokongan kebahagiaan dan kecemerlangan hidup individu dan masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Sekali lagi saya merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia doktor kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Semoga kita dapat bersiaran lagi pada masa yang akan datang, doktor. InsyaAllah boleh. Okey, terima kasih juga kepada warga ILIT, ahli Puspanita Cawangan Kementerian Belia dan Sukan dan juga semua penonton yang sudi bersiaran secara langsung dalam program kita pada pagi ini. Mohon kerjasama dan perhatian tuan-tuan dan puan-puan untuk melengkapkan borang penilaian program dan mendapatkan sijil penyertaan secara atas talian menerusi alamat email yang didaftarkan. Semoga kita berjumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Ingat, kita belum menang. Bersama memerangi COVID-19. #stay safe, kita jaga kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.